sebenarnya saya fikir bini saya ni Cik Man. Raya nak dekat, dia minta macam-macam. Beli aja, duit kan ada. Masalah sekarang saya bukan nak main guli, saya cakap saya nak pergi cari barang. Aku cakap bukan guli, beli. Oh, beli. Apa? Kau ikut aku. Saya tak minum air tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua yang akan mengikuti perbincangan cikgu pada hari ini. Baiklah, seperti yang telah dijanjikan, hari ini cikgu akan terangkan satu tips untuk ujian mendengar bahasa Melayu. Sebelum itu, tahniah cikgu ucapkan kepada semua yang telah melaksanakan ujian bertutur bahasa Melayu. Cikgu doakan anda semua dapat menjawab dengan sangat baik menggunakan tip yang telah cikgu berikan sebelum ini. Baiklah, jadi ada beberapa tip yang cikgu akan berikan untuk kita melaksanakan ujian mendengar bahasa Melayu. Tapi hari ini cikgu terangkan satu dulu, seterusnya cikgu akan bincangkan pada video berikutnya. Baiklah, pada hari ini apa yang kita akan bincang ialah tentang tip untuk ujian mendengar bahasa Melayu yang akan dilaksanakan pada minggu hadapan. Jadi sebelum itu, jom kita tengok terlebih dahulu pelaksanaan ujian terlebih dahulu. Untuk pengetahuan semua, ujian mendengar ada 30 markah yang akan ditawarkan dan soalan pula di antara 20 hingga 25 soalan. Soalannya mungkin berbentuk soalan objektif atau soalan struktur. Soalan struktur tu mungkin soalan isi tempat kosong ataupun soalan menyatakan salah betul. Okey, kita teruskan. Baiklah, apa kemahiran yang perlu kita ada? Cikgu hari ni cikgu nak murid-murid tahu tentang mendengar kata kunci. Macam mana kita nak dengar kata kunci terlebih dahulu. Seterusnya nanti macam mana cikgu nak ajar memindahkan maklumat. Tapi untuk video kali ini, cikgu nak fokus kepada mendengar kata kunci. Macam mana kita nak pastikan kita tidak terlepas maklumat akibat kita terlepas kata kunci yang penting. Macam mana kita nak tahu berkaitan kata kunci itu? Baik, hari ini cikgu akan bagi tip untuk mengenal pasti atau kita bagi tanda pada kata kunci yang ingin kita dengar. Penting tu, kata kunci itu penting sebab kita akan memindahkan maklumat selepas itu. Boleh? Okey, baik. Seterusnya, kita perlu tahu dulu macam mana pelaksanaan ujian ini. Okey, untuk ujian mendengar, untuk ujian mendengar sebenarnya kita ada beberapa set lah. Mungkin ada 4 bahan atau 5 bahan yang akan dibaca. Tapi untuk setiap bahan dia akan melalui rotation yang sama, iaitu 60 saat membaca soalan, kemudian bacaan petikan, 30 saat menyimak jawapan, bacaan petikan kali kedua, kemudian 30 saat menyimak jawapan sebelum pergi ke bahan seterusnya. Jadi akan ada 2 kali bacaan dan yang paling penting adalah 60 saat membaca soalan tu. Bila kita baca 60 saat baca soalan tu, apa kita perlu buat? Hari ini cikgu akan fokus kepada 60 saat membaca soalan. Semasa membaca soalan, apa yang perlu kita buat? Baik, jadi ingat, cikgu sedang fokus kepada 60 saat membaca soalan. Adakah kita sekadar baca sahaja atau kita perlu buat sesuatu? Itu yang paling penting. Baik, okey, contoh soalan. Tumbuhan herba seperti apa seringkali digunakan untuk menyedapkan makanan? Atau yang kedua, antara kawasan pelancongan yang sering menjadi tumpuan ialah A, B. Baik, jadi apabila kita dapat soalan ni, semasa 60 saat bacaan tu, apa kita kena buat? Kita perlu menandakan, kita perlu gariskan, kita perlu highlightkan kata kunci tu dalam masa 60 saat tu. Supaya semasa kita dengar, kita tahu apa yang kita perlu cari. Kita tahu apa yang kita perlu dengar. Kita tahu apa yang kita perlu beri tumpuan. Tumbuhan herba, tandakan tumbuhan herba. Apabila dibaca nanti kita dengar tumbuhan herba. Oh, tumbuhan herba seperti dia akan beritahu. Tapi kena ingat murid-murid, janganlah murid-murid buat tandaan atau pilih kata kunci menyedapkan makanan. Bila perkataan kita, kata kunci kita tu berada di belakang tempat kosong, jadi semasa kita dapat kata kunci tu, kita dah tertinggal tempat kosong tu. Itu maksud cikgu. Maksudnya jangan sesekali kita buat tandaan atau buat kata kunci, tandakan kata kunci selepas tempat kosong. Sebab dia akan menyukarkan kita untuk ingat semula. Sebab kata kunci itu timbul selepas tempat kosong. Jadi sentiasa tandakan kata kunci sebelum tempat kosong tu. Jangan pilih menyedapkan makanan. Sebab bila pilih menyedapkan makanan, nanti tempat kosong tu, perkataan tu dah terlepas, baru kita dapat dengar kata kunci. Jadi kata kunci yang perlu kita tandakan mestilah sebelum tempat kosong. Kalau soalan nombor 2 tu, kawasan pelancongan. So kita dapat tahu, okey, nak dengar kawasan pelancongan. So kita dah tahu apa kita nak cari.
Mungkin soalan juga berkaitan objektif. Kalau soalan objektif macam ni, apa yang kita perlu tahu? Persediaan yang kebiasaan dilakukan sebelum melancong. Jadi kita tak tahu apa yang kita perlu cari. Okey, apa kata kunci? Apabila soalan ABCD macam ni, kata kunci yang perlu ada ialah dekat sini. Persediaan dulu, kemudian kita banding beza setiap jawapan. Oh, A tiket, B barang keperluan, C cuaca, D hotel. Jadi dekat situ kita tahu dah, oh ini jawapan-jawapan dia. Jadi poin-poin penting ni kita dah highlight. Jadi kita dengar saja, mana satu? Cuaca. Dengar perkataan, ada perkataan cuaca. C lah jawapannya. Dengar. Hotel. Kita tak dengar apa perkataan habis. Ada perkataan hotel. Hotel lah jawapannya. Macam tu. So kita dah 60 saat tu sangat penting. 60 saat yang pertama tu sangat penting. Jangan main-main dengan 60 saat yang pertama. Bawa highlight. Highlightkan yang mana penting. Highlightkan yang mana penting. Mungkin juga soalan macam ni. Pernah tengok tak soalan macam ni? Mungkin soalan ni pernah kan? Okey, tandakan right bagi penyertaan yang betul dan tandakan pangkah pada penyertaan yang salah. Jadi, ingat, kesilapan yang sering berlaku ialah kita tanda right tapi kita biarkan yang pangkah. Tak boleh macam tu. Dia mesti right dan pangkah. Kedua-dua tanda tu mesti ditandakan. Tak boleh ditinggalkan kosong. Jadi, apa yang kita perlu tandakan dalam masa 60 saat? Kata kunci apa yang perlu tandakan? Kita tandakan macam ni. 15 orang, mungkin dekat 15 tu, mungkin dia cakap 16 nanti. Tandakan siap-siap. Okey, dia cakap petang Khamis jam 2.45 petang. Mungkin dia cakap petang Rabu nanti. Jadi kita tandakan siap-siap supaya kita dapat tahu benda penting. Nombor 3 tu dia cakap sebelah timur, kawasan selatan. Tandakan perkataan-perkataan tu dulu. Dalam 60 saat tanda dulu supaya nanti kita boleh dengar. Oh, okey. Tiba-tiba dia cakap kawasan tanah di sebelah utara dan situ salah. Macam tu. So, ini yang cikgu nak ajar hari ni. Tandakan macam mana kita nak manfaatkan 60 saat tu. 60 saat tu janganlah baca santai je, tak. 60 saat tu paling penting untuk kita tandakan yang mana kata-kata kunci yang mungkin akan membantu kita mengenal pasti di mana jawapan itu berada. Jadi murid-murid, ada apa-apa lagi yang nak? Boleh bagi tahu cikgu. Tapi ini baru tips pertama. Nanti akan ada tips kedua. Terus kekal bersama Cikgu Azmi. Jangan lupa subscribe, share dan komen dekat bawah apa yang kamu nak supaya cikgu dapat tahu apa yang murid-murid nak cikgu bantu. Baik, setakat ni boleh 60 saat yang pertama pastikan murid-murid boleh tanda kata kunci yang diperlukan. Ingat, 60 saat yang pertama sangat penting untuk dimanfaatkan. Itu saja. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.